طيب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. InsyaAllah pada malam ini saya kira satu perkara yang sangat menarik ya untuk kita borak-borakkan berkenaan tentang harapan saya tentang masa depan pendidikan falsafah di Malaysia ini secara umumnya. Ini partly merupakan retrospeksi saya sebab pada 2 minggu lepas, seperti mana yang saya kira sahabat-sahabat tahu, saya menyertai sebuah seminar yang dianjurkan oleh Persatuan Pendidikan Falsafah Malaysia, PPFPM, oleh sahabat-sahabat kita juga, kenal-kenal kita juga, dan juga senior-senior yang dalam akademia yang berminat untuk mengembangkan wacana dan juga membuat make to happen lah pendidikan falsafah ini di Malaysia. So alkisahnya pada 2 minggu lepas, 4 hingga 6 September 2021, PPFPM telah menganjurkan sebuah seminar, lanjutan daripada seminar falsafah yang sebelum-sebelumnya. Telah menganjurkan seminar falsafah Malaysia yang ke-9. Dan menariknya, seminar ini disertai oleh para pembentang daripada pelbagai lapisan umur. Setua-tua Syed Farid Alatas sampailah yang termudanya 18 tahun. 18 tahun sudah menyertai seminar falsafah yang saya kira agak jarang 18 tahun untuk menyertai seminar yang agak akademik dan juga agak berat ini. Dan sebenarnya agak berprestij juga sebab dia merupakan seminar falsafah Malaysia dan dihadiri oleh ucap tamanya oleh 2 orang ahli akademik daripada luar Malaysia, dan dengan ini mereka mengiktiraf dan juga mengetahui bahawa there are League of Philosophers in Malaysia. Ya, sebelum ini tidak diketahui ada Liga Falsafah itu, tapi mungkin hanya mewakili kepada satu aliran. Tetapi di dalam seminar falsafah Malaysia ini kita nampak macam daripada pelbagai aliran dan juga pelbagai sudut pandang berkongsi dan juga bercerita tentang minat dan juga kecenderungan masing-masing di dalam berfalsafah itu. So ucap tamanya disampaikan oleh siapa? Pertama ialah Prof. Farid Alatas, anak kepada Syed Hussein Alatas lah, rahmatullahi alaih, daripada Singapura, dan seterusnya oleh dan dia pakar lah di dalam bidang itu, kajian tentang sosiologi, kajian tentang kemanusiaan, dan juga mengusulkan teori mengusulkan kajian-kajian yang berfokuskan kepada buku Muqaddimah Ibn Khaldun. So he talked a lot tentang idenya itu, dan juga bercerita tentang sekolah mandiri, something yang begitulah, sekolah fikiran mandiri, autonomic school begitu. Sekolah yang dimaksudkan sini bukanlah sekolah tempat budak belajar. Dimaksud sekolah sini ialah aliran pemikiran yang di mana dia autonomi, dia tidak terikat dengan barat dan juga tidak terikat dengan kekangan politik. Dia autonomi in its very in the real sense lah. Dan dia ceritalah ada beberapa di Singapura, di NUS sendiri sudah ada beberapa tokoh yang naik, yang memperjuangkan sekolah mandiri ini. Dia cerita antaranya dialah sendiri menyambung legasi bapa beliau. Dan seterusnya ucap tama yang kedua disampaikan oleh Profesor Yasuo Deguchi. Dia seorang pakar pengkaji Buddha dan juga kajian Buddhisme
dan Buddhisme Jepun terutamanya, dan juga ketika itu dia mencerangkan tentang the incapable I. Itu menarik idenya, bahawa kita sebagai makhluk manusia, kita ini incapable of living by ourselves. Kita tidak boleh hidup secara sendiri. Kita dan juga segala keputusan yang ada yang kita buat untuk diri kita sendiri itu bergantung kepada keputusan orang lain. So kita sebagai sebuah masyarakat, sebagai makhluk yang berkongsi, bukan saja masyarakat manusia ya, dia melibatkan juga tentang alam, pokok, binatang, dan semua ini terlibat di dalam memberi kesan ya kepada kehidupan diri ini. So ini satu perspektif yang menarik. Kita jarang dapati perbahasan falsafah yang agak detail, dan dia cuba mengusulkan pemikirannya itu dengan style analytical philosophy yang very logical and step by step punya. So kita seronok bila kita dengar pembentangannya itu. So dengan saya secara peribadi saya agak macam segan sebab Profesor Yasuo Deguchi terutamanya ketika dia mengusulkan idenya itu, dia sebenarnya mengajak kami lah, siapa-siapalah yang mengikuti program itu, kami lah semua ya, pembentangnya, pesertanya, untuk dan menamakan kami sebagai Malaysian philosopher. Sedangkan I don't think, saya secara pribadi saya tidak tahulah adakah kita ataupun orang yang ikut membentang di dalam seminar falsafah Malaysia ini layak untuk menamakan diri kita sebagai an academically trained philosopher. Saya kira itu perlukan kepada penilaian semula ya, sebab saya secara peribadi saya bukanlah saya minat dengan kajian falsafah, tapi most of the time kita ni autodidact, kita membaca dan juga kita mengkaji secara sendiri ya, bukannya masuk ke kelas dewan kuliah dan ambil exam dan seumpamanya seperti mana di universiti-universiti di barat. Kita di Malaysia kita tidak ada itu ya, kita tidak ada such liberty dan juga peluang untuk memperdalami falsafah sama macam di negara-negara maju yang lain. Kita, bila mana saya maksudkan negara maju, saya tidak hanya mengatakan di Eropah. Kita juga pergi ke Jepun, Profesor Yasuo Deguchi, dan juga dia orang ada liga falsafah mereka sendiri. Betul, falsafah lewat malam. Sebab kalau siang kita sibuk kan masing-masing dengan hal masing-masing. So malam inilah waktunya untuk kita mungkin buat sedikit refleksi, fikir, dan juga melontarkan idea mungkin. Mungkin ada yang pungguk-pungguk di malam yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Ustaz Aman, Akil, Masya Allah, menjadi pungguk menanti bulan kita ini. Ya. So bila mana saya melibatkan diri saya sebagai pembentang di dalam seminar itu, seminar falsafah Malaysia, dan paper saya juga dan slide saya sudah kongsikan kepada sahabat-sahabat semua, boleh carilah post itu, dan tentang alegori gua antara alegori gua Plato dan juga Ibn Rushd, saya sudah kongsikan itu. Dan terlibatlah membentang di dalam seminar falsafah Malaysia ini. So bila mana saya melibatkan diri saya sebagai pembentang, saya rasa macam terharu sebenarnya, terharu dan bersemangat sekali apabila wujudnya dengan keberadaan dua pembentang muda di dalam seminar falsafah Malaysia ini yang baru berusia 18 tahun. 18 tahun. Level perayu lah kalau kita mau katakan, ataupun level STPM lah, 18 tahun ini. Dan salah seorangnya membahaskan topik falsafah Hindu dalam Bhagavad Gita. Haikal Haris. Okay. So ini oleh seorang anak muda perempuan yang bincangkan tentang falsafah Hindu, dan saya ikuti ini.
dalam Bhagavad Gita. Sementara yang kedua membahaskan tentang falsafah eksistensialisme dalam buku Murakami, Kafka on the Shore. So 18 tahun sudah bincang ini. Satu tentang falsafah Bhagavad Gita dan satu lagi tentang eksistensialisme dalam ataupun wujudiyah di dalam wujudiyah ini istilah Arab lah, tapi kalau istilah yang Inggrisnya eksistensialisme di dalam buku Murakami itu. Dan pembentangan tu dibuat mereka dengan sederhana dan juga baik, sesuai lah dengan tahap pemikiran mereka yang perayu, tapi keberadaan diorang tu itulah buat kita rasa macam terharu dan rasa kagum dengan kewujudan anak-anak muda ini. So ada interaksi yang menarik antara pembentang muda ni dan juga dengan para peserta, especially dalam ruang soal Jawa. So daripada situlah ya, bila mana saya dapat tahu, ini budak ni 18 tahun dia sudah didedahkan ataupun mendedahkan dirinya dengan idea dan juga perbahasan yang agak dalam. Bhagavad Gita is very big book, ya, dan juga jarang kita dengar orang mengangkat falsafah Hindu itu di dalam bahasa Malaysia sendiri, in Malaysia dan di Malaysia sendiri. Dan ini pada saya merupakan satu indikator yang baik ya untuk kita melakukan semacam retrospeksi, semacam meninjau semula, memikirkan semula tentang ideal pendidikan falsafah di Malaysia ini. Ya, saya tidak dapat menikmati itu. Mungkin kita boleh rangkakan ini untuk di masa akan datang, contoh. Dan kewujudan persatuan pendidikan falsafah Malaysia ini sebenarnya satu perkara yang kita kena support lah ya. Sama ada support tu dengan menjadi ahli, itu secara yang formalnya, ataupun dengan mengikuti perkembangan dan juga berkongsikan tentang aktiviti-aktiviti mereka. Itu part daripada cara untuk kita menyokong persatuan pendidikan falsafah. Sebab kalau difikirkan, falsafah ini bukan tidak pernah diusulkan ya, pendidikan falsafah di Malaysia secara rasmi bukan tidak pernah diusulkan. Ketika Dr. Mazli dulu menjadi Menteri Pendidikan, beliau ada mengarah ke situ. Ada part daripada polisi pendidikan yang diperkenalkan oleh beliau mengarah kepada penekanan ataupun pendedahan budak-budak di sekolah menengah dan sekolah rendah tentang falsafah ini. Falsafah ini besar ya, hatta dalam civic pun sebagai contoh ada unsur-unsur falsafahnya. Maka ada usaha ke situ, tapi yang orang ingat sekolah kasut hitam yang Dr. Mazli ini, tapi orang lupa dengan aspek-aspek baik yang diperkenalkan oleh beliau. So sejak daripada dulu kalau kita tengok kecenderungan pemerintah kepada pendidikan falsafah ini agak lemau sebenarnya. Saat negara-negara lain, kita pergi ke England sebagai contoh, kita pergi ke dunia Arab sendiri, ke Morocco, ke Algeria, ke Tunisia, pendidikan falsafah itu dididik ya sebagai subjek di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Itu satu perkara yang sangat menarik. Tetapi kenapa tidak boleh dibuat di Malaysia? Bukan tidak boleh, saya kira sangat boleh. Tetapi terpulang sebenarnya kepada bagaimana plan orang-orang di atas untuk mengatur pendidikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada rakyat awamnya. Kita mahukan orang-orang yang berfikiran kritis, betul. Tetapi berfikiran kritis ini come with price lah. Kita mahu orang-orang yang berfikiran kritis, dan dulu pernah diusulkan minda kelas pertama, kan?
tetapi tidak mahu orang-orang yang mengkritik kerajaan sebagai contoh. Itu tidak boleh. Itu sudah sudah berlawanan di situ. Sama ada kita mau menternak lembu ataupun menghasilkan manusia, itu persoalannya. Tapi tidak apa, itu kita tolak tepi lah. So kewujudan seminar falsafah Malaysia ini dan saya hadir dalam seminar itu buat saya berfikir sejenak tentang ideal pendidikan falsafah di Malaysia. Yang saya maksudkan sebagai falsafah di sini bukanlah ceramah agama. No, bukan ceramah agama ataupun semata-mata mengulang baca formulasi falsafah lama tanpa sebarang penyegaran ataupun penemuan terkini ataupun perbandingan. Saya tidak mahu itu. Itu bukan falsafah, itu mengulang ataupun itu mengkaji falsafah, sejarah falsafah itu. Tapi itu bukanlah berfikir secara falsafah. Yang saya maksud sebagai falsafah ini ialah gaya berfikir itu. Gaya berfikir falsafah yang kritis terhadap subjek yang difikirkan. Kalau misalnya kita cerita tentang agama, kita fikir tentang agama, bukannya mengulang idea-idea rukun iman, rukun Islam, bukan mengulang itu, tetapi kita membahaskan aspek yang lebih mendalam. Apakah fungsi agama di dalam membentuk masyarakat madani sebagai contoh, masyarakat madani, masyarakat yang bertamadun. Itu yang kita kena fikir. Fungsi agama itu di dalam sebuah masyarakat, dan kita boleh tinjau sendiri pengalaman-pengalaman filsuf Islam. Sebagai contoh Al-Farabi di dalam bukunya Kitabul Millah, dia ceritakan fungsi agama ialah untuk mengatur masyarakat supaya hidup di dalam keadaan aman. So apabila kita tengok pengamalan agama di dalam masyarakat kita yang menghuru-harakan masyarakat, maka kita fahamlah sebagai contoh bahawa itu bukanlah tujuan daripada agama itu. Maka inilah cara berfikir yang saya maksudkan. Kita menggunakan gaya berfikir falsafah yang kritis kepada subjek yang difikirkan. Daripada agama sebagai contoh, ataupun perlembagaan sebagai contoh, ataupun politik, tujuan berpolitik sebagai contoh, itu difikirkan. Demokrasi, kenapa kita kena mengamalkan demokrasi terpimpin, kenapa tidak boleh demokrasi yang pure. Dan benda inilah yang dibincangkan dengan gaya berfikir yang kritis. Dan pada masa yang sama charitable, yang dimaksud di sini charitable ialah kita berkebajikan dan boleh menerima perbezaan fikiran orang lain dan diskusi. Tidak semestinya kita kena table banging all the time kan. Kita mengarah kepada problem solving, bukan lagi table banging, bukan lagi mengetuk meja ataupun bertumbuk dan seumpamanya, tapi kita bersama-sama berdialog. Dan inilah tujuan daripada berfikir cara falsafah itu. Kita macam tadi agama sebagai contoh, apakah fungsi agama? Kenapa agama sekarang ini hanya dibahaskan untuk polisi, hanya menekankan polisi-polisi yang menguntungkan orang Islam. So bagaimanakah agama Islam sebagai sebuah agama menjaga hak orang-orang lain untuk beragama? So ini perlu dibahaskan untuk mengelak ketimpangan dalam pemahaman agama itu. Dan itulah pentingnya kan pendidikan falsafah ini. Kalau orang itu tidak ada gaya berfikir falsafah yang kritis ini, yang akan berlaku ialah dia tidak boleh mengkritik, dia tidak boleh berfikir secara kritis, dia tidak boleh mengkritik, dia tidak, otaknya akan jadi keras dan kaku dan jumut lah, dan tidak boleh menghasilkan pemikiran dan juga idea-idea yang menyumbang kepada pembaikan hidup kita sebagai masyarakat dan juga pembaikan hidup kita sebagai umat Islam. Itu kejumudan pemikiran kan. So bila mana kita cerita tentang falsafah ini bukanlah mengkaji subjek falsafah Islam semata-mata, tidak, tapi yang lebih penting ialah gaya berfikir yang kritis, yang lebih mendalam.
Pendidikan falsafah yang ideal, dia akan melahirkan seorang yang berfikiran kritis, tidak dogmatik. Ini tidak hanya terperangkap di dalam di dalam pemikiran yang sempit. Ini yang saya maksudkan tidak dogmatik. Ini tidak berfikiran sempit. Dia boleh mendengar pihak yang lain dan juga memberikan respon. Bukannya terus tutup telinga, tidak mau tidak mau berdialog. Itu bukan falsafah. Itu keras kepala namanya. Kalau tidak mau berdialog itu namanya keras kepala. Dan pendidikan falsafah yang ideal juga akan menghasilkan orang yang mampu untuk menguruskan perbezaan pendapat dengan baik dan juga secara objektif. Kita tahu kita ada masalah, so fikiran kita menghala ke arah ataupun perbincangan kita ialah menghala kepada problem solving, itu bukannya untuk menegakkan ataupun hanya berpihak kepada sesuatu pendapat kerana pendapat ini dihasilkan oleh kumpulan kita ataupun puak kita dan bangsa kita dan seumpamanya. Tidak. Jadi kita orang yang berfikir secara kritis dan tidak dogmatik ini, tidak taksub, tidak yang tidak tertutup, dia akan mampu untuk menyelenggara itu, menyelia perbezaan pendapat yang dengan cara yang baik. Kan? Saya terfikir, contohnya, kalaulah kita keluar, misalnya kita keluar dengan sahabat kawan-kawan kita 5 orang. So, kita pening, kita mau makan apa. Kan? Most of the time, kadang kita pening. Situ sedap, sini sedap. So, masing-masing tanya, okey, kau mau makan apa? Kau mau makan apa? Kau mau makan apa? Dan daripada situ adanya tolak kasur. Saya tidak pernah makan lah di kedai itu. So, jom kita try. So, akhirnya daripada dialog itu 5 orang itu menghala kepada ataupun menghasilkan sebuah jawapan yang di mana semua orang berpuas hati. So, itu penting dialog. Itu dalam pilih makanan. Cuba bayangkan kalau kita boleh buat cara yang sama di dalam memilih dan juga berdiskusi tentang polisi-polisi dan juga bukan saja polisi politik, tapi yang saya maksudkan sini adalah polisi-polisi kerajaan pemerintah. Kalau kita boleh buat secara begitu. Polisi pendidikan sebagai contoh. Ya. Polisi pendidikan sebagai contoh. Apakah kepentingan wujudnya sekolah vernacular dalam keadaan kita sudah ada sekolah kebangsaan sebagai contoh. Kita kena discuss lah dalam bentuk discussion. Tapi itu isunya, cara macam mana kerajaan atau pihak pemerintah menjaga keamanan di dalam discussion ini, dalam ketika mana diskusi dan juga dialog ini berlaku. Dan juga memerlukan orang-orang yang sama-sama matang dan juga sama-sama yang berfikiran kritis. Berfikiran kritis yang sebenarnya didasari oleh cara pendidikan falsafah yang ideal itu. As for pendidikan falsafah yang tidak ideal, yang tidak ideal, dia mengakulah dia mengaji falsafah. Dia mengaku dia saya mengkaji ini Ghazali, Ibn Rushd, saya kaji Ibn Tufail, tapi dia pendidikan falsafah yang begitu, yang gagal atau yang tidak ideal ini, dia akan menghasilkan seorang yang dogmatik. Dogmatik dalam arti kata dia tidak boleh terima kebenaran ataupun benda yang betul yang disampaikan oleh orang lain. Dia mau hanya dia seorang saja yang memonopoli cara berfikir yang betul itu. Dia saja, akhirnya benda itu akan menghasilkan semacam shock sendirilah, ya. Tidak mau dan tidak boleh menerima perbezaan pendapat itu. Dia dogmatik. Fikiran dia terlalu sempit. Dan dia pendidikan falsafah yang tidak ideal juga akan menghasilkan orang yang taksub, orang yang keras kepala, syok sendiri dan juga tidak mampu untuk, ini lebih penting, pendidikan falsafah yang bermasalah ini
akan menghasilkan orang yang tidak mampu untuk menguruskan perbezaan pendapat dan juga pegangan dengan cara yang baik. Semua benda mestilah asal salah sikit keluar daripada cara yang benar. Asal salah sikit dalam dalam konteks yang sebenarnya boleh didialogkan lagi, boleh dipersoalkan, boleh diperhalusi. Tapi kerana berbeza dengan cara dia, maka terus ditutuplah pintu dialog itu dan dikafirkanlah ataupun dibid'ahkanlah ataupun di segala macam nama lah yang akan keluar. Itu tidak sehat. Walaupun benda itu keluar daripada orang, walaupun hukum-hukum itu keluar daripada orang yang mengaku mengaji falsafah ini. Itu peliknya kita di Malaysia ini, ya. Dia mengaku mengaji falsafah tetapi dia kepala otaknya very dogmatic. Itu tidak mahu itu. Itu bukan cara berfikir yang kritis. Apa yang berlaku, dia tidak akan boleh self-questioning permasalahan-permasalahan yang yang ada di dalam falsafah, tradisi falsafah yang diwarisi dia. Bawa masalah lah. Dia tidak boleh menimbulkan persoalan itu. Sebab apa? Otaknya sudah tepu. Okey, ada komen di sini sebelum kita pindah. Okey, Ustaz Manakil, Dr. Alinor dan guru beliau antara yang ke depan memproses falsafah di Malaysia. Yes. Dia khususnya Prof Syahrir, ya, dia agak ke depan membahaskan ethnoscience di Malaysia ini. Menarik perbahasannya. Kita boleh ikuti di situ. Dan juga dia fokusnya ialah kajian tentang alam Melayu dan peranan Islam untuk mewujudkan sains yang Melayu itu. Menarik untuk dikaji. Walaupun dia sebenarnya kalau orang tidak biasa dengan cara Prof Syahrir, dia akan pening sebab banyak istilah-istilah baru yang diperkenalkan. Itu saya kira satu sikap yang sangat positif dan bagus dan wajar kita contohi sebab dia memelayukan, ya, memelayukan sesuatu bidang itu, contohnya ethnoscience. Dia melayukan bidang itu dengan menterjemahkan istilah-istilahnya di dalam bahasa Melayu. Macam baru-baru ini saya juga ada kirim sebuah artikel kepada Asasi, ya, dan insyaAllah bulan depan mungkin akan terbit, bulan depan ataupun bulan 12. Saya pun tidak tahulah bila, tapi katanya dalam tahun ini, dan artikel saya itu berjudul ada kaitan lah, ada kajian tentang Chomsky, Noam Chomsky, dan antara pemikiran asas ataupun pemikiran idea yang menarik dalam Chomsky ini ialah dia mengusulkan satu teori bahawa mental capacity manusia ini adanya language acquisition device, LAD begitu. Language Acquisition Device, LAD. So, bila saya hantar artikel ini kepada Prof Syahrir, semoga Allah SWT menjaga beliau dan juga mengurniakan beliau kesihatan dan umur yang panjang insyaAllah. Dia so dia tukar istilah tu, LAD. Saya kekalkan istilah tu dari buku Chomsky dan saya letak dalam bentuk italics. So, dia terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, peranti pemerolehan bahasa, ataupun diringkaskannya sebagai proba. Saya okey, you nak tukar jadi proba, okey, kita layan lah, kan. Sebab ni idea pun menarik. Saya pribadi saya tidak belum lagi tahap saya untuk mencipta istilah-istilah yang begitu. Tapi itu idea yang sangat novel dan juga sangat menarik. Saya sukalah Prof Syahrir punya idea, dan juga bukan setakat idea tapi dia amalkan itu, ya. Dia memelayukan bidang-bidang dan juga istilah-istilah yang digunakan dalam bidang sains dan juga falsafah dan seumpamanya. Okey, di sini ada Muhammad Syahmi, ustaz-ustaz yang berceramah di surau masjid sepatutnya lebih terbuka dan menjadi ejen, yes, kepada pemikiran kritis. Asyik mengulang benda di takut yang sama je. Betul.
Ini yang sewajarnya lah, ya. Sebab antara isu, ya, kalau kita ustaz-ustaz, bila mana mereka itu dijadikan sebagai rujukan, masyarakat awam tidak mau dilibatkan dengan khilaf. Sebenarnya diorang hanya mau satu pendapat yang memudahkan urusan kehidupan mereka, kan. Tapi di sisi yang lain, sepatutnya lah ustaz-ustaz itu juga mengajarkan sikap untuk berfikiran terbuka, sikap untuk tidak berat sebelah di dalam menilai. Katanya di dalam masalah ini, sebagai contoh masalah agama lah, tentu masalah fikih tertentu ada beberapa pendapat, tetapi pendapat yang lebih baik ialah pendapat sekian-sekian. Perlu diajarlah. Begitu juga cara bersikap dalam menangkapi hubungan antara masyarakat awam dan juga ulama, sebagai contoh. Masyarakat awam dan juga orang-orang yang berada di para pemerintah, sebagai contoh. Kita boleh ikut pemerintah dan kita kena wajib taat pemerintah pada perkara-perkara yang baik, dan ini perlu diajarkan dan perlu diamalkan oleh para ustaz-ustaz ini. Tapi as we can see, benda itu tidak semua yang mampu menyampaikannya secara amanah, ya, secara amanah. Yang mengkritik semua, yang menyokong semua pula. Tidak diajarkan masyarakat awam tentang cara berfikir yang terbaik. Sedangkan ada di dalam Islam yang at-ta'ah fil ma'ruf. Dan itu kaedah kalau betul-betul difikirkan dan didedahkan kepada masyarakat, orang akan faham. Dan dengan itu dorang boleh berfikiran kritis lah, kan. Ada soalan sini. Okay, Nazim, saya ambil PhD, yes. Bukan bidang falsafah, dia bidangnya itu sebab kita di UMS tidak ada bidang falsafah, ya. Itu satu isu juga di Malaysia ni. Tidak ada istilahnya bidang falsafah atau falsafah Islam, not yet lah. Kalau ada pun di beberapa tempat, di cases, sebagai contoh master dalam falsafah Islam dan ketamadunan, begitu. Tetapi kalau di UMS ni tidak ada. Dia PhD dalam pengajian Islam, yes. Cuma di dalam bidang pengajian Islam tu saya ambil kajian Islam dan juga kemajuan, ya, progress. Sebenarnya tesis itulah cadangan, ya, sebab sekarang sudah masuk belajar. Cadangan saya ialah untuk bincang tentang hubungan antara Islam dan juga the possible progress, ya, kemajuan yang bersifat boleh, ataupun yang disokong oleh agama. Sebagai contoh, kalau kita tengok pada zaman dahulu, perempuan, ini antara tesis lah, ataupun bukan tesis, antara pandangan umum, perempuan tidak boleh drive, tidak boleh keluar sendiri dalam keluar untuk merantau, sebagai contoh, dalam jarak 3 hari, tidak boleh bersendiri. Tapi kalau kita tengok sekarang, perempuan sudah boleh drive, boleh ambil lesen kereta, boleh berjalan ke sana kemari. So ini salah satu daripada progress, kan. So saya punya kajian tu berfokus kepada perkembangan ini. Kita nampak macam kecil, tapi sebenarnya ada perubahan minda di situ, ya, ada perubahan minda di situ yang apa puncanya? Apa puncanya? Kenapa di setengah tempat boleh, di setengah tempat tidak boleh? Saudi sebagai contoh, baru-baru saja dalam 2-3 tahun sebelum ini, selepas macam demonstrasi lah oleh feminis Saudi, mereka sendiri pakai niqab, drive kereta di tengah jalan sampai kena tahan, dan akhirnya 2 tahun lepas, ya, dibenarkan perempuan untuk ambil lesen. Untuk ambil lesen kereta di Saudi itu kes Saudi. Dan kenapa ini lambat? Kenapa di Malaysia cepat perempuan boleh drive, sebagai contoh? Dan apakah kesan daripada itu? Apakah kesan kepada kemajuan ini? Itu salah satu fenomenanya. Banyak lagi lah benda-benda lain. Contoh macam pengenalan demokrasi dalam
pengendalian demokrasi dalam masyarakat Muslim, apakah kesannya, dan seumpama itulah. It's quite a big tajuk, itu agak besar, tapi insyaallah kita cubalah, ya. Eden Torai orang-orang Negeri Sembilan kata Eden Torai katanya. Okay, so pendidikan falsafah tadi kita terhenti di pendidikan falsafah yang tidak ideal. Dia akan menghasilkan orang yang very dogmatic, very berfikiran terjajah. Dia tidak boleh berfikir dengan terbuka dan tidak boleh menerima perbezaan pendapat. Dia walaupun dia mengaku dia itu mengajar falsafah. Ini realitinya ada di Malaysia. Tidak perlu saya i'rabkan. Ya, kita boleh tengok sendiri dan kaji sendiri. Siapakah orang-orang yang saya maksudkan itu. So, pendidikan falsafah jenis ini walaupun dinamakan pendidikan falsafah, tapi menurut saya ia adalah pendidikan falsafah yang gagal. Mereka yang dididik dengan cara yang gagal ini akan menunggang nama falsafah, dan bila mana ditunggang nama falsafah itu, dia akan menunggangnya dengan tujuan untuk menghalang proses dialog dengan pemikiran-pemikiran lain. Maka misalnya falsafah Islam sudah berubah menjadi ceramah agama Islam. Itu pada saya itu bukan namanya pendidikan falsafah, ya. Kalau mau mengaji Islam tu baik masuk pengajian Islam saja, dan kita hanya mengkaji sejarah falsafah Islam. Tetapi bila dimasukkan sebagai falsafah Islam itu, the charitable aspect of philosophy itu yang dia perlu ditekankan. Kita khususnya di Malaysia, kita ni masyarakat yang majmuk, maka falsafah Islam itu sepatutnya harus menimbang, falsafah Islam di Malaysia itu harus menimbang cara macam mana untuk berdialog dengan falsafah agama yang lain sebagai contoh. Dan hal ini saya tidak nampak lagi di Malaysia ni. Hanya dibincangkan setakat pada level ketamadunan, civilizational dialogue, tetapi philosophical dialogue antara agama-agama ini, sedangkan kita ini kaya, full of resources. Kita tidak perlu kesana kemari untuk mencari budaya. Kita ada budaya yang majmuk di Malaysia ini, tetapi tidak digilap, ya, digilap potensi dan juga kepelbagaian budaya dan agama dan cara berfikir yang ada di Malaysia ini. So, yang berlaku ialah pendidikan falsafah Islam itu akhirnya menjadi ceramah agama, dan akhirnya akan ke arah ke arah untuk memandang buruk agama-agama lain, dan tidak ada unsur charitable itu. Tidak ada unsur cubaan untuk berdialog. Apatah lagi dialog yang real. Ini saya kira satu perkara yang penting dan perlulah untuk kita renungkan semula. So, kenapa saya tekankan aspek dialog dalam pendidikan falsafah ini? Apabila tiada proses dialog, yang berlaku ialah pertengkaran. Tidak ada dialog, yang berlaku ialah pertengkaran. Perbezaannya kecil, dibesar-besarkan hanya kerana the otherness, kelainan pihak yang lain, dan tidak ada langsung usaha untuk memahami pikiran orang lain. Dan ini merugikan kita, sangat-sangat merugikan kita, saya kira. Sebab kita ni sebagai, macam saya katakan tadi, kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup dalam masyarakat yang majmuk, ya, ataupun dengan bahasa yang lain, plural society. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, dan seharusnya terkehadapan itu dalam memanfaatkan kepelbagaian fikiran, dalam masyarakat kita, yang seterusnya membawa kepada kosmopolitanisme itu, ya, kehidupan ataupun kesarwajagatan. Betul lah istilah tu, ya, cuma saya rasa macam kekok sikit menggunakan istilah itu, kesarwajagatan ataupun kosmopolitanisme.
pemikiran ini. Ya. Sebab Allah Akbar, bila mana kita guna istilah Melayu ni, saya teringat dengan almarhum Ustaz Siddiq Fazil, ya, rahmatullah alaih. So kosmopolitanisme pemikiran inilah yang dimiliki oleh kita sejak sekian lama, tapi masih lagi kurang digali. Itu agak rugilah, kan, agak rugi. Itu secara umum, apatah lagi kalau kita masuk di dalam misalnya kami di Sabah, di Sabah ini orang-orang yang tinggal di kawasan pedalaman terutamanya, ada satu etnik yang dipanggil ataupun satu bangsa yang dipanggil bangsa Rongos. Ini especially di bahagian utara Sabah, ya, di Kudat, Kota Marudu, di mana mereka ini sebagai sebuah bangsa memiliki bahasa sendiri dan juga memiliki budaya yang sangat menarik, ya. Rumah mereka rumah segi 5. Dia biasanya kita nampak rumah yang segi 4 begitu, ya, segi 4 and then atap segi 3. Yang mereka ini agak rumah mereka, saya pernah pergi ke rumah itu, rumahnya bentuk segi 5, atap begitu, dan juga 2 dinding dan 1 lantai, segi 5. Dan mereka memiliki sistem ataupun akidah mereka yang sendiri. Akidah mereka yang tersendiri yang berbeza dengan akidah Islam sebagai contoh. Bukan sebagai contoh, memang real lah. Tetapi kerana dia understudied, tidak dikaji, maka kefahaman tentang akidah bangsa Rongos ini hilang. Tidak ditulis. Misalnya mereka ada agama yang dipanggil Biruhui, ya. Saya pun baru juga tahu ini, kewujudan agama ini. Bukan berarti agama itu baru, agama itu sudah ada lama, cuma tidak dikaji. Jadi bila mana tidak digali, juga tidak dilakukan perbandingan antara agama itu dan juga agama Islam sebagai contoh, ataupun agama yang lain, dengan bukan dengan erti kata harus menyalahkan agama yang lain ini. Tidak, harus dikaji secara hakikinya lah, kan, dia punya secara objektif sebelum kita berbincang tentang adakah agama ini betul ataupun adakah agama ini salah. Kita di dalam tradisi mantik klasik pun, ya, kita dikenalkan dengan dua subjek ini di dalam mantik itu. Pertama ya tasawur. Pertama sekali tugas pemikir ataupun pemantik ini ialah untuk tasawur syai' ala haqiqatihi. Kita harus faham something secara objektif, secara hakikatnya, mahiyat syai'. Selepas itu barulah meletakkan hukum, benda ni betul atau salah. Kalau kita tidak kenal benda itu, kita tidak mentasawurkan macam mana kita meletakkan tasdik pada sesuatu benda itu, maka inilah part daripada unsur charitable yang sepatutnya kita boleh amalkan. Dan misalnya agama Biruhui oleh bangsa Rongos tadi, kan, satu berpotensi hilang daripada lipatan sejarah. Sedangkan di dalam agama itu pun, agama Biruhui itu saya tengok macam agak kompleks, ya, sebab dia ada macam malaikatnya. Dia bukanlah malaikat, tapi dikata good spirit, roh yang baik, dan adanya rogon, macam syaitannya lah, ya, dia panggil rogon. Dan rogon ini dia ada di rumah, di tandas, dan setiap rogon ini kalau tiba-tiba muncul masalah di tempat-tempat tertentu di kawasan rumah itu, maka rogon inilah yang akan disajikan dengan sembahan dan semuanya. Of course itu kalau kita melihat daripada aspek Islam itu salah lah, tetapi macam saya katakan tadi, kita kena tasawur dulu, fahami dulu dia. Dan sekiranya adanya pengamal Biruhui ini, maka mungkin kita boleh melakukan dialog dalam usaha untuk memahami persamaan dan juga perbezaan. Sebagai contoh, agama Biruhui mungkin ada aspek moral bagi agama Biruhui ini yang sistematik, tapi kita tidak understudied, kurang dikaji. Berbanding dengan Islam, agama yang sangat established,
ada pelbagai ada pelbagai cara untuk memahami moral Islam itu. Okey, ada soalan di sini, Nazim. Ustaz, ada tak buku bagus untuk permulaan mengenal falsafah? Kalau boleh bahasa Melayu. Wah, macam mana? Bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu saya tidak nampak lagi ada yang buku yang bersifat pengenalan falsafah yang baik. Atau ada, saya cuma tidak ingat apa tajuknya. InsyaAllah nanti kalau saya ingat, nanti saya boleh kongsikan lah ya. Siapa ni? Nazim Rusli ya. InsyaAllah nanti kalau saya ingat, nanti saya akan kongsikan. Tapi dalam bahasa Inggeris kita ada History of Islamic Philosophy itu sebagai pengenalan yang, walaupun buku itu sebenarnya agak tebal, tapi jangan dibaca semua ya. Dibaca semua nanti bukan jangan dibaca, maksudnya sebagai pengenalan tu ada bagian introduction bagi buku itu, menarik untuk dibaca sebagai pengenalan kita tentang tradisi falsafah Islam itu sendiri. Ya, sebab falsafah Islam ni dia rencam, even ilmu kalam pun dia ada aspek falsafahnya. Ya, ilmu kalam ni pun lagi banyak ya, setiap aliran. Contoh Mu'tazilah ada aliran kalamnya, Asy'ariyah ada aliran kalamnya, Maturidiyah ada aliran kalamnya, dan setiap daripada aliran kalam itu ada aspek falsafah di dalam aliran tersebut. So balik kepada poin kita tadi, kosmopolitanisme, pemikiran yang kita ada di Malaysia ini masih kurang digali. Saya sangat tertarik, misalnya di Malaysia kita ada suku ataupun bangsa Baba Nyonya. Ya, bangsa Baba Nyonya ni dorang tidak menjadi Islam ya, dorang menjadi Melayu. Berarti Melayu, dan mereka sesuaikan kebiasaan-kebiasaan Melayu itu di dalam dan menyesuaikannya dengan dengan kecinaan mereka itu. Ya, kecinaan mereka, lalu terhasillah satu bangsa yang dipanggil sebagai bangsa Baba dan Nyonya. Ini sub daripada bangsa Cina itu. Tapi daripada segi cara berfikirnya, dan juga budaya, dia sebenarnya sangat terkesan dengan Melayu. Itu kita kena kaji kenapa dia boleh berlaku itu. Dan ini berpotensi untuk memahamkan orang sebenarnya bahawa untuk menjadi bahawa terdapat distinction ya antara Islam dan juga Melayu itu. Orang boleh menjadi Melayu, tapi dia tidak semestinya, doesn't entails dia itu menjadi Muslim. Saya maksud sebagai Melayu di sini ialah secara budayanya sangat-sangat dekat dengan pure budaya Melayu itu, kan? Dan tidak entails dia harus menjadi Muslim, and vice versa. Kita ada komuniti Cina Muslim yang bukan Baba Nyonya. Menarik ini dikaji. Dia Cina Muslim, dia Cina dengan merayakan kongsi facai, tapi dia beragama Islam sebagai contoh. Dan bukan Baba Nyonya itu. Berarti ini ya kepelbagaian yang sangat menarik ini tidak ada di tempat lain. Pergi ke Amerika Syarikat, there is no Baba Nyonya there. Tidak ada Baba Nyonya di situ. Pergi ke Filipina, pergi ke even ke China sendiri tidak akan ada Baba Nyonya ini. Hanya ada di Malaysia. So itu saya tegaskan, kosmopolitanisme pemikiran yang ada di Malaysia ini, yang dimiliki oleh Malaysia, masih kurang digali. Masih terlalu kurang digali. Dan ini memerlukan orang yang memiliki fikiran kritis. Untuk orang yang bersifat berfikiran di bawah tempurung tadi, yang belajar falsafah tetapi falsafahnya yang gagal. Falsafah yang menghasilkan orang yang berfikiran taksub, dogmatik, tidak boleh memahami cara berfikir orang lain, tidak boleh menerima perbezaan, dia tidak akan dapat menanggap ini. Maka kajian-kajiannya hanya terhad kepada mengulang semula apa yang sudah dikaji oleh orang-orang yang terdahulu, dan tidak boleh tidak boleh membumi, dan yang kedua dia tidak
tidak boleh menghasilkan kajian-kajian yang lebih novel, ya. Tu kita jadi sangat rugi lah, sangat rugi. Jadi maka pendidikan falsafah ini saya kira perlu untuk di bukan dikuatkuasakan. Nampak kita punya macam macam kerajaan pula, ya, menguatkuasakan. Tidak, perlu diperkasakan lagi, ya, pendidikan falsafah ini. Kita harus menyokong lah. Saya tidak maksudkan PPFPM semata-mata, apa-apa saja, wacana tentang falsafah, perbincangan tentang falsafah, support, ikut, kongsi, dengan harapan untuk kita menghasilkan orang-orang yang berfikiran kritis ini. Dan bila mana orang-orang yang berfikiran kritis ini menjadi banyak di Malaysia, maka maka di masa akan datang, sebagai contoh, bukan kita, mungkin anak cucu kita, mereka akan mendapat the privilege untuk berfikir secara kritis itu. Benda itu sudah didedahkan kepada mereka di sekolah ataupun dalam lingkungan mereka. So, SFM itu yang saya ikuti itu, yang ke-9, ya, katanya kewujudan SFM ini sebagai wadah ilmuwan asalnya untuk berinteraksi secara philosophically, secara falsafahnya, sekaligus membuka peluang kepada anak-anak muda untuk mendengar dan juga terlibat dalam proses berfalsafah ini. Macam saya katakan tadi, dua pembentang, bukan peserta, pembentang 18 tahun. Seorang bentang falsafah Bhagavad Gita dan seorang lagi bentang tentang eksistensialisme dalam buku Kafka on the Shore, Murakami. So, ini interaksi yang menarik. Kita bayangkan kalau dia sudah 18 tahun, beginilah dia punya the circle dan juga pendedahan yang diberikan, dan juga exposure pendedahan lah, ya. So bayangkan mungkin dalam 5 tahun ini pemikirannya menjadi lebih kemas, bacaannya menjadi lebih meluas, so dia boleh susun lagi yang lebih berfikir dengan secara lebih mendalam begitu. Dan ketika itu dia berusia 23 tahun, dan 23 tahun itu muda, quite muda untuk orang yang untuk orang yang berfikir secara falsafah ini, khususnya di Malaysia. Dan dia boleh explore banyak bidang, banyak aspek-aspek kefalsafahan, aksiologinya, epistemologi, dan yang lain-lain. Macam tadi agama biru hoi di Rongos itu. Saya sekarang sudah 30. Kalau saya mau mengkaji mengkaji agama biru hoi, epistemologi agama biru hoi ini sebagai contoh, sebagai bangsa Rongos ini, saya memerlukan at least 5 tahun untuk saya pergi dan tanya satu persatu orang yang masih mengamalkan agama biru hoi dalam bangsa Rungus ini. Dan ketika itu contohlah, 35 tahun tu kalau saya keep on going searching, saya sudah jadi 35 tahun. So untuk mengkaji lebih mendalam perlu lagi tahun-tahun yang lanjutan. Berbanding daripada adik-adik tadi yang sudah 23 tahun sudah quite established dan juga sudah terdedah dengan cara berfikir falsafah yang kritis. So, diorang boleh buat lebih awal, kan? Dan lebih banyak diorang boleh explore. Saya ini terhad masa saya, sebagai contoh. Dan sebab itu saya sangat gembira dan terharu bila mana ada adik-adik yang 18 tahun itu join, berganding dengan saya yang berumur 30 tahun ini. So, berbeza lah di situ, kan? Apabila orang join SFM dan juga mungkin wacana-wacana yang lain yang dianjurkan oleh PPFPM, mereka dilibatkan. Apabila mereka ni dilibatkan secara aktif dengan aktiviti falsafah macam ini, mereka akan terdedah dengan karya-karya dan juga topik-topik falsafah yang pelbagai. Mereka akan melihat sendiri macam mana ilmuwan mengamalkan prinsip charity. Charity, saya masukkan sini, ialah dia mendengar dan juga boleh menerima perbezaan pendapat dia dan pendapat orang lain. So, dia akan nampak lah, kan, macam academician mengamalkan prinsip charity dalam menerima perbezaan pendapat dan dalam masa yang sama mengekalkan pandangan masing-masing, kan.
Kita di Malaysia ada orang yang mengaku mengaji falsafah tapi dia tidak mengamalkan charity ini. Tidak boleh mengamalkan charity ini, maka yang berlaku ialah dia jadi macam itulah, ya. Jadi macam uh, yang asalnya pendidikan falsafah jadi ceramah agama. Jadi tidaklah begitu. Justru merenungkan ini dan juga melihat walaupun itu cuma 2 orang, itu yang mungkin join sekarang, ya. Kita andaikan di masa-masa akan datang akan lebih ramailah orang yang melibatkan diri dalam wacana-wacana falsafah. Tidak sebenarnya PPFPM, boleh jadi wacana falsafah yang lain, pemikiran yang lain. Maka sebab itu saya tidak bersikap pesimistik kepada perkembangan pendidikan falsafah di Malaysia ini. Walaupun dia ini kurang menarik perhatian pihak pemerintah, tapi sebenarnya komuniti falsafah di Malaysia kita masih lihat masih mekar, ya, mekar, merimbun begitu dengan tunas-tunas dan juga bakat-bakat baru yang tumbuh dan juga membelahkan bumi falsafah di Malaysia. So it's a hope lah, kita berharap di masa akan datang dan kita doakanlah kan semoga pendidikan falsafah ini berterusan dan melahirkan orang-orang yang berfikiran kritis. Ada stigma yang tidak baik tentang falsafah ini. Ada orang faham bahawa falsafah ini mengajar orang untuk berfikir terlalu liberal, terbuka. Mungkin kerana sikap charity yang diamalkan oleh ilmuwan ini. Tapi sebenarnya itu adalah sikap akademik yang baik. Itu sikap akademik yang baik, charity itu. Menerima perbezaan pendapat dan masa sama mengakalkan pendapat masing-masing. Itu charity-nya dan itu sikap akademik, kan? Dan tidak semestinya melambangkan seorang itu bila mana dia boleh menerima perbezaan pendapat yang dengan orang lain berarti dia setuju dengan pendapat itu. Tidak, dia berkata itu pendapat kamu, itu yang dimaksud sebagai the principle of charity ini, gitu. Jadi hal ini yang menjadikan kita sangat satu, dia menjadi keperluan lah, ya, pendidikan falsafah ini, dan menjadi satu keperluan, dan mungkin kita sebagai pengkaji tradisi falsafah Islam sendiri, kita sangat-sangat memerlukan orang-orang yang boleh berfikir secara falsafah, boleh menerima perbezaan pendapat. Sebab khususnya di dalam tradisi falsafah Islam itu ada pelbagai sudut pandang yang mungkin tidak disenangi oleh orang-orang yang mengaji pure agama ini, sebagai contoh. Contohnya apabila orang membaca buku Tahafut Falasifah Al-Ghazali, dia akan rasa allergic untuk membaca Tahafut Ibn Rushd. Kita tidak maulah begitu. Orang yang berfikiran kritis, dia akan boleh membaca kedua-dua buku ini dalam keadaan dia memahami apa sebenarnya intipati perbahasan yang dibawa oleh Al-Ghazali dan juga Ibn Rushd. Ini sebagai contoh lah, ya. Ataupun untuk hanya berpihak kepada pendapat Ibn Rushd semata-mata, itu pun saya, walaupun saya ini pengkaji Ibn Rushd, tesis master saya tentang Ibn Rushd, tetapi saya tidak kondon sikap taksub kepada Ibn Rushd. No. Ibn Rushd boleh betul, boleh salah, kan? Samalah macam ulama-ulama yang lain, Al-Ghazali ini. Maka sikap ini yang kita perlukan di dalam menimbang khususnya turath falsafah dan juga pemikiran Islam yang banyak ini sebenarnya. Bila mana dia itu ulama, tidak semestinya dia itu tidak boleh dikritik. No. Ulama itu juga seorang manusia, dia ada seorang ilmuwan, dan pegangannya adalah pegangan yang boleh diterima dan juga boleh ditolak. Maka sikap itu sebenarnya itulah, ya, yang akhirnya membawa kepada charity, memahami perbezaan pendapat
dan juga dalam masa yang sama mengekalkan pegangan masing-masing gitu. Kalaulah saya mengharapkan mungkin di masa akan datang akan ada orang yang boleh berbicara tentang Mula Sadra, tentang Ibn Rushd, tentang Al-Ghazali tanpa terlalu berfikiran tertutup dan juga tidak boleh menerima perbezaan pendapat dan juga apatah lagi ke arah yang mentaksubkan tokoh-tokoh ini. Saya kira itu satu approach yang salah lah. Dan kalau Al-Ghazali ada pada zaman sekarang ini, saya kira dia pun akan membangkang sikap-sikap setengah orang yang terlalu mengangkat dan juga terlalu mengkuduskan Al-Ghazali ini. Sayangnya kita di Malaysia, kita ada setengah orang yang cenderung ke arah berfikiran yang sebegitu dalam kajian falsafah ini sendiri. Maka sebab itu dalam tesis saya ini, tesis master saya ini, saya kata kita di Malaysia ini merupakan masyarakat Ghazalian. Kita terlalu ke Ghazalian itu sampai ke tahap apa saja yang dinyatakan oleh Ghazali itu betul. Apa yang bertentangan ataupun mengkritik Ghazali itu salah. Dan hal ini menyukarkan khususnya sebagai contoh ya, satu pembahasan falsafah itu dan juga pemikiran itu kita fahamlah ya, dialog antara Ibn Rushd, dialog pemikiran antara Ibn Rushd dan Ghazali itu itu perkara yang masyhur. Dan of course dalam masyarakat Ghazalian, buku-buku Ibn Rushd yang mengkritik pandangan Al-Ghazali ataupun pendekatan Al-Ghazali kepada pembahasan falsafah itu ditolak bahkan dikafirkan gitu. Saya ingat lagi dulu ada seorang senior di dalam ABIM lah, Allah, dia bentang ini di depan akademik ya, bukan di depan khalayak atau ustaz yang biasa-biasa. Ini dalam kalangan akademik, dia bentang tentang Ibn Rushd dan Ibn Rushd bukannya tentang akidah ataupun pandangan falsafahnya, tidak. Dia bentang tentang Ibn Rushd dan peranan pegangan Ibn Rushd kepada perkembangan ilmu sains dan teknologi. Sepatutnya tajuk itu tidak jadi kontroversi. So what happened? Habis dia bagi bentang kertas kerjanya itu, dia akhirnya dia sedih lah juga cerita ni. Tidak ada kaitan pun kan dengan akidah, dia tentang sains dan teknologi juga dalam pemikiran ataupun peranan pemikiran Ibn Rushd dalam memajukan SNT itu. Tidak ada kaitan pun dengan akidah. Ataupun tidak ada kaitan pun tentang permasalahan antara Ghazali dan juga Ibn Rushd. Tapi gara-gara stigma yang ada pada Ibn Rushd, maka sahabat kita itu, seterusnya senior kita itu, dia dibantai. Itu tidak sehat. Tidak ada unsur charity yang saya sebutkan tadi itu. Maka sedihnya orang-orang begini yang klaim diri mereka mengaji mantik, mengaji falsafah, mengaji inilah. Tapi bila mana berdepan dengan pemikiran yang tidak sehaluan dengan kemahuan dan juga mereka, sekepala mereka tidak boleh terima. Itu tidak, saya kira itu satu cara yang salah lah. Dan contohnya macam baru-baru ni, bukan baru ni, even sudah lama lah juga ya, kritikan tentang hadis-hadis di dalam buku Ihya Ulumuddin. It's a very technical issue di dalam ilmu hadis. Untuk mengkritik hadis, bukannya mengkritik ideanya, tapi kerana sikap terlalu ke Ghazalian itu, akhirnya benda-benda teknikal dalam ilmu hadis pun tidak boleh kita apply kepada buku Ihya Ulumuddin. Why? Sebab apa? Sebab masyarakat kita ataupun segelintir golongan yang akademik yang klaim diri mereka mengaji falsafah, yang klaim diri mereka berfikiran terbuka, tetapi
terlalu Ghazalian itu, sampai tidak boleh langsung menerima kritikan ulama-ulama hadis kepada buku Ihya hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Itu isu teknikal sebenarnya kalau difikirkan, tapi itulah yang berlaku. Yang berlaku ialah dia tidak boleh diserang kononnya Al-Ghazali. Siapa mau serang Al-Ghazali? Bila mana kritikan itu bahkan memperbaiki kualiti buku-buku Al-Ghazali. Begitu. Dan of course Al-Ghazali rahmatullahi alaih, hadis-hadis di dalam bukunya itu dibawakan secara mu'allaq. Mu'allaq maksudnya dia terus bawakan qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidak dibawakan sanadnya. Maka it's quite problematic. Berapa ratus tahun jarak antara Al-Ghazali dan juga Rasulullah. Maka itu perlu dijelaskan sanad hadis itu. Kalau ada sanadnya dan kalau tidak ada, maka perlulah hadis itu dinilai sebagai hadis yang palsu ataupun hadis yang lemah. Kalau ada sanadnya tapi sanadnya yang bermasalah. Begitu. Maka saya melihat inilah antara cabaran terbesar bagi pendidikan falsafah Islam di Malaysia ini. Bila mana masyarakat kita yang saya katakan tadi terlalu Ghazalian, maka cakupan ataupun perbahasan kita hanya terhad kepada buku-buku Al-Ghazali. Sedangkan begitu banyak lagi karya-karya falsafah yang lain. Kita boleh kaji Ikhwanus Safa sebagai contoh. Kita boleh kaji buku Ibn Tufail. Jejak Tarbiyah, insyaAllah dia akan terbitkan tidak lama lagi. Terjemahan Hayy bin Yaqdhan Ibn Tufail itu. Dia sezaman dengan Ibn Rushd, sahabat Ibn Rushd. Dan itu adalah dalam Hayy bin Yaqdhan itu ada unsur-unsur falsafahnya. Kita andaikanlah dalam masyarakat Ghazalian bagaimanakah Hayy bin Yaqdhan ini boleh survive. Kalau kita pergi ke Eropah, pembahasan Hayy bin Yaqdhan ini, sahabat-sahabat semua mungkin ada yang tidak tahu. Hayy bin Yaqdhan ini menjadi inspirasi kepada penulisan Kipling yang berjudul Kipling lah, betul lah, Kipling the First, Mowgli, dan juga penulisan buku Robinson Crusoe, mengambil inspirasi daripada novel Hayy bin Yaqdhan ini. Walaupun dia tidak ambillah elemen falsafah itu, tapi dia ambillah beberapa aspek kehidupan Hayy bin Yaqdhan itu, lalu pergi ke Kipling, diterjemahkan karakter Hayy bin Yaqdhan itu sebagai Mowgli. Kan sampai buat wayang Disney, animasi Mowgli itu, Jungle Book, animasi Jungle Book. Kalau Robinson Crusoe zaman saya lah dulu, sewaktu saya PMR kami mengaji misalnya kita membaca buku Robinson Crusoe itu. Asalnya ialah buku tradisi falsafah Islam itu, Hayy bin Yaqdhan ini. Kalau mau dikatakan itu di Barat, tapi di Malaysia kita tengok macam mana nanti, bagaimanakah penerimaan orang-orang kita terhadap tradisi falsafah Islam itu sendiri yang bukan Ghazalian. Kita tengoklah macam mana. Kita berharap dengan harapan mungkin bukan kita, tapi yang di masa-masa akan datang, orang-orang anak-anak muda yang lain yang akan menikmati privilege, keistimewaan dapat berfikir secara falsafah yang baik, yang terbuka, dan juga yang kritis, yang tidak dogmatik, dan juga tidak hanya mengagungkan satu aliran dan menepikan ataupun menolak kebenaran aliran-aliran, menolak maksudnya tidak ada unsur charity itu tadi, gitu.
Saya kira itu sajalah ya perkongsian untuk malam ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudi untuk mengikuti daripada awal tadi sampailah ke sekarang ini. Kita berharap, dan inilah harapannya, bahwa pendidikan falsafah di Malaysia di masa akan datang akan terus bersinar, sebab falsafah ini kalau dipikirkan merupakan satu aktiviti ataupun satu perbuatan manusiawi yang betul-betul membebaskan kita lah, yang really granted us the freedom, kebebasan untuk berfikir, kebebasan untuk memiliki pandangan sendiri, kebebasan untuk menerima perbezaan pendapat itu. So it's it's very core. Falsafah ini, kegiatan falsafah, dia adalah satu aktiviti yang membebaskan, bukannya aktiviti yang membelenggu kita ataupun yang meletakkan fikiran kita di dalam tempurung. Kalau kita berfalsafah tapi fikiran kita masih lagi berada di bawah tempurung itu, kita belum lagi berfalsafah dengan cara yang baik. Boleh jadi kita menerima pendidikan falsafah yang gagal. Okay. Dan harus dibezakan cara berfikir yang agama dan juga cara berfikir falsafah. Sebab cara berfikir agama ni, dia adalah cara-caranya yang mengikuti metodologi yang diajarkan dalam agama. Perlu merujuk pada Al-Quran, Sunnah. Itu cara berfikir dalam agama dan menghasilkan hukum-hakam agama, dan untuk memahami hukum-hakam agama itu. Tapi kita di dalam falsafah, kita lebih bebas. Bahkan ada ramai orang yang tidak abide kepada hukum agama ini, yang memerlukan kita untuk berfikir di luar daripada kotak. Misalnya tadi, macam mana cara untuk kita memahami cara berfikir filsuf Buddhisme. Of course, cara berfikir Islam itu tidak akan terpakai kepada cara berfikir Buddhisme. Maka kita perlu berfikir di luar kotak pemikiran itu. Sebab itu, dan bersikap lebih kritis lah, begitu. Okay. Saya ini Nazim, Afwan, jazakumullah khairan. InsyaAllah kalau saya ingat nama bukunya itu, tentang pengenalan falsafah di dalam bahasa Melayu, insyaAllah saya akan kongsikan. Ya. Wallahu a'lam, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.